Prof, saya nak bertanyakan, mungkin Prof Doktor boleh huraikan secara ringkas, siapakah Imam Nawawi ini serta apa yang ada dengan hadis 40 ini sehingga kan amat penting untuk diterapkan dalam jiwa anak-anak Muslim kita, Prof, secara ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih kepada Finas selaku pengacara kita pada malam ini, Sinar Harian yang menganjurkan wacana kita yang bagi saya sangat baik. Dan sebelum saya bermula, saya nak ucapkan tahniah kepada Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah mengusahakan satu modul yang sangat baik. Dan kesediaan saya untuk bersama pada malam ini pun disebabkan oleh kerana kita cuba untuk memberikan sokongan dan galakan walaupun ada cabaran dan sebagainya. Jadi secara ringkas, siapakah Al-Imam Nawawi rahimahullah? Al-Imam Nawawi rahimahullah merupakan seorang ulama yang berarilan ahli sunnah wal jamaah, dan beliau ini terkenal sebagai seorang faqih dan muhaddis, seorang yang mempunyai kepakaran dalam ilmu fiqh dan juga seorang yang mempunyai pengetahuan yang luas juga di dalam ilmu hadis. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah ini nama penuhnya adalah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, berasal daripada Nawa, iaitu satu perkampungan di daerah Syria pada hari ini. Beliau dilahirkan pada 631 Hijrah dan beliau mempunyai banyak kitab, yang mana kitab beliau menjadi rujukan utama di dalam mazhab Syafi'i, antaranya Syarah Sahih Muslim, antaranya kitab Al-Majmu', antaranya kitab Al-Minhaj dan juga Raudatul Talibin. Tetapi dalam hadis beliau juga mempunyai banyak rujukan-rujukan, antaranya kitab Arba'un ataupun Arba'in Imam Nawawi yang mengumpulkan 42 hadis yang menjadi polemik pada kita sewaktu ini, dan juga kitab yang glamour juga dalam bidang hadis bagi beliau adalah kitab Riyadhus Salihin. Dan kalau ditanya kepada saya apakah yang ada di dalam kitab hadis 40 Imam Nawawi ini, saya boleh katakan hadis 40 Imam Nawawi ini mengumpulkan, dia merupakan satu kitab yang melakukan kompilasi terhadap hadis-hadis penting yang terdapat di dalam hadis-hadis Nabi SAW untuk diketahui dan diamalkan oleh orang Islam. Apa yang terkandung di dalamnya? Hadis-hadis yang berkaitan dengan etika, hadis-hadis yang berkaitan tentang akhlak, hadis-hadis yang berkaitan tentang akidah orang Islam, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum hakam secara umum. Dia bukan detail sangat, tetapi dia nak lebih kepada motivasi supaya Muslim itu menjadi seorang Muslim yang benar-benar Muslim secara umumnya. Oleh kerana itulah kita melihat banyak masjid-masjid di dalam dunia ini, bukan kata di Malaysia saja, di Indonesia, di selatan Thailand, bahkan di seluruh dunia mengajar kitab hadis 40 ini. Itulah serba ringkas yang saya boleh nyatakan pada semua penonton pada malam ini. Baik Prof, kebanyakan pihak dia menilai pengajaran hadis 40 Imam Nawawi hanya berdasarkan terjemahan semata-mata, tanpa memahami maksud sebenar yang ingin disampaikan. Ayat Al-Quran dipetik sesuka hati, hadis dibaca tanpa memahami kaedah bahasa Arab dan tanpa meneliti keseluruhan tema berkaitan. Gopoh dalam membuat penilaian punca polemik ini tercetus, Prof Doktor? Saya setuju. Kebanyakan mereka yang menentang pelaksanaan modul hadis 40 Imam Nawawi ini untuk diajar di sekolah-sekolah, pertamanya bukan kerana mereka tidak memahami hadis dengan kaedah yang betul. Bahkan bagi saya, mereka tidak tahu pun sebenarnya apakah itu hadis 40 Imam Nawawi. Kerana kalau mereka sendiri meneliti, menyelak satu-satu kandungan yang terdapat di dalam modul hadis 40 Imam Nawawi ini, mereka sendiri sebenarnya mungkin akan menyokong. Kerana apa? Kerana di dalam hadis 40 Imam Nawawi ini, 42 hadis yang terkandung di dalam hadis 40 Imam Nawawi ini benar-benar akan menjadikan seorang Muslim itu adalah Muslim yang baik. Maksudnya kalau kita nak berurusan dengan seorang Muslim, pastinya kita nak seorang Muslim yang baik, seorang Muslim yang jujur, seorang Muslim yang berakhlak. Umpamanya, kalau kita petik satu hadis yang terdapat di dalam hadis 40 Imam Nawawi ini, kita akan dapati tidak ada masalah pun bagi orang bukan Islam, kerana dia hanya menyentuh berkenaan dengan akidah orang Islam. Umpamanya hadis nombor 2 dalam hadis 40 Imam Nawawi menceritakan tentang iman, tentang Islam dan tentang ihsan. Di sini hadis 40 Imam Nawawi mengajar, seawal-awal hadis mengajar orang Islam untuk menjadi Muslim yang berkualiti,
menjadi Muslim yang mempunyai sifat ihsan. Apa itu sifat ihsan? Sifat ihsan ialah sifat bersungguh dalam melakukan sesuatu amalan sehingga dia seolah-olah nampak Allah Azza wa Jalla itu berada pada depan dia. Kerana bila dia nak melakukan sesuatu amalan, apabila dia merasakan Allah sentiasa memerhatikan dia, sentiasa melihat gerak-geri dia, maka dia akan menjadi seorang Muslim yang jujur. Tapi masalah kita pertama ialah kita tidak melihat isi kandungan hadis 40. Asal nama Islam, kita cuba untuk menentang. Asal nama Islam, kita cuba untuk membantah. Bantah dulu sebelum faham. Ini adalah satu barah yang akan merosakkan keharmonian negara. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, saya tidak nafikan terdapat manusia yang hanya membaca hadis tanpa mengikuti disiplin. Sebab itu, Finas, saya ada satu buku yang saya tulis khas apabila saya melihat begitu banyak penyelewengan dan kecelaruan yang timbul disebabkan oleh kerana ada pihak yang membaca hadis tidak mengikut disiplin. Saya tulis satu buku yang diterbitkan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris, Metodologi Memahami Hadis. Ada 9 kaedah yang perlu dipatuhi oleh seseorang yang ingin memahami sesebuah hadis. Saya bagi satu contoh, tapi contoh ni tak ada kaitan sangatlah dengan hadis yang kita dengan polemik kita hari ini. Ada seorang yang mengakui bahawasanya diri dia sebagai seorang Quranis. Dia banyak membantah hadis-hadis Nabi SAW. Dia menulis di dalam laman web dia, yang mana dia mengatakan hadis ini, hadis mengelirukan kerana bercanggah dengan Quran, kerana dia kata hadis seolah-olah tidak begitu mengecam seorang isteri yang meniduri orang lelaki lain. Saya menjadi pelik dan keliru, kerana hadis tidak akan sekali-kali mengajar manusia untuk menjadi curang begitu. Jadi bila saya tengok hadis yang dia berikan tu, hadis yang dia beri tu adalah hadis terjemahan. Jadi saya cari hadis yang sebenar dalam lafaz bahasa Arab, saya dapati lafaz yang digunakan oleh Nabi SAW, la yuti'na furushakum ahadan takrahuna. Janganlah seorang perempuan itu yuti'na furushakum. Diambil perkataan wata'a. Jadi seseorang yang tidak mempunyai pengetahuan bahasa Arab yang baik, dia akan faham yuti'na daripada perkataan wata'a bermaksud bersetubuh. Sedangkan di dalam bahasa Arab, wata'a boleh jadi dengan maksud bersetubuh, boleh jadi dengan maksud yang lain, iaitu menghamparkan. Di sini bila Nabi SAW kata la yu'tina furushakum, maksudnya menghamparkan hamparan kamu wahai suami. Seorang isteri tak boleh menghamparkan hamparan kamu pada orang yang kepada orang yang kamu tak suka. Maksud jangan bagi masuk dalam rumah orang yang suami tak suka. Jadi cuba bayangkan kekeliruan ni berlaku hanya semata-mata kerana kelemahan dalam bahasa Arab, hanya berpada dengan membaca buku-buku terjemahan. Inilah yang menjadi masalah kita pada hari ini. Pertama, orang yang tidak mahu membaca dan meneliti, bantah walaupun dia tak faham apa yang dia bantah. Yang kedua, orang yang membaca hadis-hadis Nabi SAW yang berbahasa Arab tetapi tidak mengikuti kaedah sebenar, tidak mahir di dalam bahasa Arab. Jadi akhirnya menimbulkan kekeliruan, bukan kerana hadis tu bermasalah, dia pemahaman dia yang bermasalah. Baik Prof, kita semua tahu modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi ini dikhususkan kepada pelajar Muslim. Namun adakah isi kandungannya Prof Doktor terlalu sensitif untuk dibaca oleh saudara bukan Islam kita? Saya sebutkan tadi, sebenarnya kalau seseorang yang bukan Muslim mengambil masa, luangkan sedikit masa untuk buka kitab hadis 40. Tak perlu beli pun. Kalau terlalu sayang dengan duit poket sendiri, tak perlu beli. Google saja. Hadis 40 Imam Nawawi, sudah ada pun yang diterjemahkan. Boleh tengok dalam Google, tengok hadisnya satu-satu. Hadis yang pertama berkaitan dengan kepentingan niat yang baik dalam agama. Adakah ini sesuatu yang sensitif? Islam suruh umat dia, bila nak buat sesuatu, niatnya perlu baik. Niatnya perlu kerana Allah. Niatnya mesti memikirkan tentang akhirat. Jadi seorang Muslim yang diajar untuk menjadi seorang mukmin yang mempunyai niat yang baik, tidak akan berlaku jahat pada orang lain. Hadis yang kedua, hadis mengajarkan tentang tauhid, tentang iman, Islam dan ihsan. Hadis Jibril, yang mana hadis tersebut menceritakan Jibril bertanya dengan Nabi SAW tentang iman. Nabi menyebutkan iman itu beriman kepada Allah, percaya kepada
kitab-kitab, percaya kepada malaikat, percaya kepada rasul-rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar baik ataupun buruk, semuanya datang daripada Allah. Saya tak faham di mana yang dikatakan mempunyai sesuatu yang sangat-sangat sensitif. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis 40 ni, ada satu hadis Nabi SAW mengarahkan kepada orang Islam yang nak menyembelih haiwan, yang nak makan haiwan untuk meneruskan kehidupan. Kita kena akui dalam dunia ini ataupun dalam negara ini kebanyakan manusia bukan vegetarian, bukan vegan. Mereka makan daging, mereka makan lembu, mereka makan kambing, mereka makan ayam, mereka makan ikan. Dalam hadis Nabi SAW yang terkandung dalam hadis 40 mengajarkan orang Islam apabila nak menyembelih, Nabi SAW kata hendaklah ditajamkan bahan sembelihan, alat sembelihan supaya tidak menyiksa haiwan. Apabila kamu ingin mematikan haiwan, maka hendaklah kamu mengelokkan cara bagaimana kamu nak mematikan haiwan tersebut kalau haiwan tersebut itu bukan jenis yang disembelih. Maka dalam hadis 40, Muslim, anak-anak orang Islam ni bukan hanya diajar untuk melakukan kebaikan pada manusia, tetapi juga melakukan kebaikan kepada haiwan yang kita ingin konsum, yang kita ingin makan. Jadi, ini benda yang kita kena tahu. Bahkan di dalam hadis 40 juga terdapat satu hadis yang mengajarkan umat Islam ini supaya tidak bermusuhan. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan la tahasadu. Ni hadis 40. La tahasadu. Jangan kamu saling dengki-mendengki. Ini orang Islam diajar untuk tidak dengki pada orang lain. Kita tengok dalam negara ni orang bukan Islam mungkin lebih kaya pada orang Islam. Tapi orang Islam diajar untuk tidak dengki. Apa itu dengki? Jangan berusaha untuk menghilangkan kelebihan yang ada pada orang lain secara zalim. Jangan. La tahasadu. Sebab tu saya kata, kalau orang bukan Islam baca hadis 40 ni, dia akan sokong. Dia akan kata, Muslim yang membaca hadis 40 akan jadi Muslim yang baik. Muslim yang tak dengki kepada Muslim yang lain, Muslim yang tidak dengki kepada non-Muslim yang lain. Wala tanajashu, Nabi kata dalam hadis tu. Jangan kamu berbohong dalam jual beli. Apa itu najash? Sebahagian tafsiran mengatakan najash ni yang Nabi larang ni ialah bila seorang peniaga berpakat dengan peniaga lain, bila seorang peniaga berpakat dengan orang lain untuk meninggikan harga jualan sedangkan dia bukan nak beli, tetapi dia nak memudaratkan pembeli yang lain. Contohnya macam dia tahu dah satu orang ni dia nak beli barang. Dia tahu dah orang ni nak beli barang ni. Orang ni memerlukan barang ni. Jadi lelongan dibuka. Bila lelongan dibuka, maka orang yang berpakat tu akan menaikkan harga lagi. Sedangkan dia bukan nak beli pun. Dia hanya nak memudaratkan orang yang berhajat kepada barang tersebut. Kita akan melihat orang Islam akan terdidik supaya menjadi jujur. Orang Islam dididik untuk membersihkan jiwanya. Orang Islam dididik untuk beriman kepada Allah dan hari akhirat. Orang Islam dididik untuk berpegang dengan hukum Islam yang sebenar, yang mana Islam tidak sekali-kali mengajar orang Islam untuk menzalimi orang yang lain. Prof, hadis ke-8 daripada hadis 40 menimbulkan kegusaran kepada saudara bukan Islam kita kerana terdapat perintah memerangi bukan Muslim. Hadis ini berbunyi, aku telah diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Muhammad utusan Allah, sehingga mereka mendirikan sembahyang dan membayar zakat. Apabila mereka telah berbuat demikian, maka mereka telah memelihara darah mereka dan harta mereka daripada aku, melainkan dengan hak Islam dan hisap perhitungan amal mereka terserah kepada Allah Ta'ala. Kita nak minta Prof perjelaskan hadis ke-8 ini agar segala kekeliruan dapat dimuktamadkan malam ini juga. Tapi bukan sekarang, kita berhenti rehat seketika untuk bagi peluang kepada Prof Dr. Rozaimi kita minum air sekejap. Anda jangan ke mana-mana, sekejap je kita kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Sebalik Isu bersama FY. Saya Finansinus. Bagi anda yang baru sahaja bersama dengan kami di Sinar Harian, hari ini kita membincangkan topik mengapa wujud
polemik modul hadis 40 Imam Nawawi bersama dengan Rektor College Universiti Islam Perlis Kuips Profesor Dr. Muhammad Rozaimi Ramli yang bersiaran langsung dari Perlis untuk memahamkan kalian dan juga semua saudara Muslim kita berkenaan dengan polemik hadis 40 Imam Nawawi ini. Prof. Doktor, mohon Prof perjelaskan hadis ke-8 ini agar segala kekeliruan dapat kita muktamadkan malam ini juga, Prof. Silakan. Baik, terima kasih Fina. Inilah benda yang menjadi satu polemik. Yang menariknya, hadis nombor 8 ni dikeluarkan oleh seorang yang bernama Asiyah Jalil. Saya sebut nama dia lah. Dialah yang mengeluarkan hadis ni dan dia mula mempersoalkannya. Tapi akhirnya hadis ini menjadi polemik sehingga dikatakan oleh sebahagian yang lain sebagai orang yang sebagai Islam adalah agama yang seolah-olah nak ajar anak kita berperang dan sebagainya. Pertama sekali, kita perlu pergi kepada background dulu. Bila kita melihat kepada agama Islam, Islam tu sendiri diambil daripada perkataan aslama. Aslama tu daripada perkataan salima. Salima tu bermaksud sesuatu yang sejahtera. Bahkan di dalam Islam, orang Islam digalakkan untuk mengucapkan perkataan salam. Assalamualaikum. Salam sejahtera ke atas kamu. Sejahtera ke atas kamu. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW menggalakkan dan menjanjikan pahala besar kepada mereka yang memuliakan salam. Sehingga Nabi kata, bila ditanya tentang Islam yang baik, Nabi mengatakan, taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau membacakan salam kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang kau tidak kenal. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. So Islam tu sendiri bermaksud peace, damai, sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita melihat kepada praktikal yang berlaku di zaman Nabi SAW. Kerana kalau kita nak baca hadis, nak faham hadis, kita kena pergi kepada praktikal Nabi itu sendiri. Kerana Nabi SAW itulah orang yang mengucapkan hadis tu. Nabi SAW lebih faham hadis beliau daripada hadis baginda daripada orang lain. Maka kita tengok praktikal Nabi. Apa yang berlaku di zaman Nabi SAW? Tidak ada orang kafir yang dibunuh kerana kekufuran dia di Madinah. Melainkan dia sendiri yang memulakan permusuhan. Nabi SAW apabila sampai di Madinah, di sana ada orang Yahudi. Yang mana orang Yahudi ni, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, mereka secara zahirnya tak mahu pun ikut Nabi. Mereka tak mahu pun beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi apabila Nabi sampai ke Madinah, Nabi tidak mengarahkan orang-orang Madinah untuk memerangi orang Yahudi yang berada di sana. Sebaliknya Nabi SAW melakukan perjanjian, mewujudkan satu piagam, mewujudkan satu perlembagaan untuk memelihara hak orang Islam yang berada di Madinah dan melindungi mereka yang bukan Islam daripada kalangan orang Yahudi. Kalau kita melihat lagi di dalam sejarah Islam, apabila Islam itu sudah membina kerajaannya yang berada di Madinah, Nabi SAW menghantar surat kepada maharaja-maharaja bagi kerajaan besar yang berada di sekeliling Nabi SAW, yang berada di sekeliling Madinah. Nabi menghantar surat kepada maharaja Mesir, Nabi menghantar surat kepada maharaja Parsi, Nabi menghantar surat kepada maharaja Rom. Bahkan di dalam hadis tersebut sangat lunak bahasa Nabi SAW. Nabi mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala man ittaba'al huda. Salam sejahtera kepada mereka yang mengikut petunjuk. Min Muhammadin abdillahi wa rasulih. Daripada Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Ila Hirqal azimi Rum. Kepada Heraklius, orang besar Rom. Nabi SAW mengiktiraf kekuasaan seorang pemimpin yang bukan Islam. Seorang yang beragama Kristian. Nabi mengatakan kepada Heraklius, orang besar Rom. Nabi mengiktiraf kuasanya. Nabi mengiktiraf kedudukannya. Nabi menggelarkan dia dengan azim. Azimur Rum. Orang besar Rom. Itu yang pertama. Dan Heraklius tidak beriman akhirnya dengan Nabi SAW. Tidak menerima dakwah Nabi. Tetapi Nabi tidak menghantar tentera untuk berperang. Sebaliknya, merekalah Rom dalam sejarah yang membunuh utusan Nabi SAW sehingga berlakunya peperangan. Kerana dalam dunia ni, mana-mana orang tak boleh terima apabila wakil kerajaan yang dihantar secara aman
dibunuh. Duta-duta hari ini tak boleh dibunuh. Itu adalah satu undang-undang dunia. Bila kita pergi kepada hadis ni, sorry Fina, panjang sikit hadis ni supaya saya nak bagi tahu background dulu. Bila kita tengok pada hadis ni, Nabi SAW kata, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk uqatil manusia. Perkataan qatala, perkataan uqatil daripada perkataan qatala yuqatilu muqatalatan wa qitala. Siapa yang belajar bahasa Arab dia akan tahu. Qatala bukan bermaksud qatala. Qaf talam qatala bunuh. Ya, qatala bunuh. Manakala qatala yuqatilu saling bunuh berbunuh. Apa maksud saling bunuh berbunuh? Saling bunuh berbunuh bermaksud ada interaction di antara dua pihak ataupun lebih. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan kepada orang yang sedang salat umpamanya. Nabi kata, apabila salah seorang daripada kamu salat, tiba-tiba ada orang nak lalu depan dia, hendaklah dia halang. Kalau dia melawan, falyuqatilhu, maka hendaklah yuqatil, hendaklah dilawan dia tu. Fa innahu syaitan, kerana dia tu syaitan jahat, kerana dia lalu depan orang solat. Adakah bermakna dibunuh? Tak semesti makna dibunuh, tetapi maksudnya tahan dia, halang dia daripada melakukan sesuatu benda yang tak wajar dalam agama. Jadi di sini bila Nabi kata umirtu an uqatilan nas, dia ada konteks. Konteks dia apa? Maksudnya aku diperintahkan untuk memerangi, yakni untuk membalas serangan orang yang menyerangku. Bila mana kita melihat pada sejarah, Nabi SAW tidak memulakan permusuhan. Nabi hanya berdakwah secara aman dan damai di Mekah selama 13 tahun. Siapa yang memulakan permusuhan? Quraisy. Tapi apabila Nabi sampai ke Madinah, Quraisy masih meneruskan permusuhan. Maka permusuhan itu datang bukan daripada Nabi. Permusuhan itu datang daripada orang yang bermusuh dengan Nabi SAW, dan Nabi hanya membalas ataupun mempertahankan diri. Kenapa? Kerana Islam ini bersifat realistik. Satu agama yang bersifat realistik ini adalah Islam. Islam bukan satu agama yang bersifat khayal. Kadang-kadang bila kita berbicara tentang teori, mungkin kita boleh kata apabila seseorang yang datang mencuri di rumah kamu, hendaklah kamu sayangi dia. Apabila dia menampar pipi kamu, hendaklah kamu beri sebelah lagi pipi untuk ditampar lagi. Nampak macam satu agama yang menganjurkan kasih sayang, tetapi dari sudut praktikal ia sukar untuk dilakukan. Berbeza dengan Islam yang sangat bersifat praktikal. Apabila seseorang mencuri, maka pencuri perlu dihukum. Apabila seseorang melakukan permusuhan, maka permusuhan itu harus dihilangkan. Oleh kerana itulah, dalam agama Islam ni ada undang-undang, ada peraturan. Bahkan dalam dunia ni, mana negara yang tidak ada tentera? Mana ada negara yang tidak ada kementerian pertahanan? Mana ada negara yang tidak membeli senjata untuk mempertahankan negaranya? Bahkan di dalam agama, di dalam negara moden hari ini, setiap daripada tentera berikrar untuk mempertahankan mana-mana musuh yang akan mengganggu kedaulatan negaranya sendiri. Adakah ini dianggap sebagai satu yang bermasalah? Kita kata tak ada masalah. Kerana setiap warga negara akan mempertahankan negaranya. Begitu jugalah dengan Nabi SAW yang merupakan ketua pada negara pada masa itu. Oleh kerana itulah Nabi kata, aku diperintahkan untuk membalas serangan manusia. Kalau dia menyerang aku balas serangan mereka. Sehingga mana mereka mengaku tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kerana permusuhan telah mereka mulakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang mengatakan, nas di situ, manusia di situ, alif lam itu lil ahdi. Maksudnya, manusia yang dimaksudkan oleh Nabi di zaman tu. Bukan manusia keseluruhannya. Seperti mana kalau kita bersembang dengan kawan-kawan kita, kita kata, hari ini manusia bercakap tentang isu viral di Malaysia. Kita kata, manusia, hang janganlah keliru. Mana ada manusia yang di Thailand cakap pasal isu ni? Mana ada manusia di US cakap pasal isu ni? Mereka juga manusia. Kita kata, you faham-fahamlah. Manusia yang difahami di sini, dalam konteks ini, ialah manusia yang berada dalam masyarakat kita. Orang yang bercakap tentang yang sedang bercakap tentang kita, orang yang kenal kita ataupun orang yang mengambil tahu tentang kita. Itu maksud saya. Maka Nabi SAW bila menyebutkan aku diperintahkan untuk memerangi manusia, bukan semua manusia. Tetapi manusia yang dimaksudkan itu adalah orang yang sedang berperang dengan Nabi SAW. Iaitu manusia itu. Golongan itu yang sedang berperang dengan aku ni. Itulah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Nabi SAW.
Betul, dalam hadis ke-8 itulah. Prof Doktor, saya nak memetik satu komen daripada pelayar kita sekarang yang sedang menonton. Namanya Tuan Razali Khalid. Dia menyatakan ada ustaz yang buat kuliah hadis 40 setuju hadis nombor 8 dikeluarkan sebab memerlukan masa yang panjang untuk syarahan hadis itu. Apa pendapat doktor? Soalan Tuan Razali Khalid. Pertama sekali, saya tak berapa setuju apabila kita mengelak daripada sesuatu kerana kita menganggap orang mungkin akan tak faham, sedangkan kita belum berusaha. Kenapa tidak kita menceritakan isu ni secara orang kata apa, secara tuntas, secara detail supaya orang faham. Hari ini kita berbicara tentang terorisme, tentang orang Islam yang menjadi teroris seperti IS dan sebagainya. Kita faham bila disebut tentang jihad, jihad tu ialah sesuatu yang ganas. Sedangkan di dalam Islam, jihad itu ada disiplinnya. Kenapa tidak kita mengambil sedikit masa menjelaskan kepada umat Islam, ini tata cara jihad, ini adab jihad. Sebenarnya apa yang saya sebut tadi tu, yang saya huraikan berkenaan dengan makna hadis yang ke-8 tu, tak sampai pun setengah jam saya hurai. Kita dah boleh faham dah sebenarnya hadis nombor 8 ni bukan menganjurkan keganasan pun. Tapi saya tak faham kenapa ada golongan ilmuwan-ilmuwan yang suka skip. Seolah-olah macam takut dengan bayang-bayang sendiri. Kerana Islam ni satu agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk menguruskan keadaan manusia. Bukan untuk membunuh manusia. Bukan untuk merosakkan alam, tetapi untuk menjaga alam. Jadi, kalau tanya pada saya, adakah kita tidak cukup masa untuk menjelaskan pada orang? Sebenarnya tidak. Sebenarnya kita banyak masa. Bahkan, kalau kita memberikan pemahaman yang baik kepada umat Islam berkenaan dengan jihad dan adab-adab jihad dan disiplin jihad, orang Islam akan lebih terdidik, orang Islam akan lebih berakhlak, orang Islam akan lebih beradab apabila mereka memahami isu ni dengan sebenar-benarnya. Menjawab ada berhujah dengan cuba memaparkan secara negatif bahawa Nabi SAW diperintahkan supaya menyebarkan Islam secara kekerasan dan paksaan dengan memerangi umat manusia sehingga mereka memeluk Islam. Walhal Allah SWT telah jelas berfirman tidak ada paksaan dalam agama Islam. Jadi bagaimana untuk kita fahamkan mereka di luar sana, Prof, bahawa hadis tidak boleh difahami secara berasingan daripada dalil yang lain? Okey. Penting untuk kita memahami hadis dengan secara holistik. Bukan hanya hadis mesti difahami dengan naungan hadis-hadis yang lain. Hadis juga perlu difahami dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya la ikraha fid din. Tidak ada paksaan, tidak ada sebarang paksaan di dalam agama ini, tetapi apabila Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat Quran, Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat Quran yang menjelaskan tentang kebenaran Islam, tetapi sekali-kali orang bukan Islam tidak dipaksa ataupun dibunuh hanya kerana kekufuran dia semata-mata tanpa permusuhan. Saya bagi contoh, melihat kepada sejarah Islam yang panjang, bermula daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita turun kepada zaman Bani Umayyah dan sebagainya, ada saja umat bukan Islam yang duduk dalam negara Islam, bahkan mereka itu dipanggil sebagai ahlu zimmah. Apa itu ahlu zimmah? Ahlu zimmah ialah orang yang diberikan perjanjian untuk mereka ini dipelihara jiwa mereka, dipelihara, dilindungi keadaan mereka, dilindungi nyawa mereka. Di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah atau kama qala, sesiapa yang membunuh orang bukan Islam yang mempunyai perjanjian damai dengan orang Islam, maka dia tak akan dapat bau syurga. Ini satu bukti dan dalil yang jelas menunjukkan Islam tidak pernah memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama dia. Islam tidak pernah menyuruh mana-mana orang Islam membunuh orang lain hanya kerana perbezaan agama. Bahkan Islam menyediakan pahala yang besar kepada orang Islam untuk berdakwah.
Kalaulah kata hanya paksa boleh menjadikan seseorang itu Muslim, maka apa perlu je dakwah? Kenapa perlu dakwah? Paksa je lah. Dakwah ini ajakkan, jemputan untuk seseorang itu mengenali Islam, menerima Islam, jemput, ajak, tawar, pelawa kata orang apa? Kata orang Melayu kita. Jadi kalau dakwah itu adalah sesuatu yang dituntut, menunjukkan memang Islam tidak memaksa. Kalau Islam tu jenis paksa, maka tak perlu lagi untuk didakwah kepada orang lain. Just letak ajalah senjata kat tengkuk. Letak senjata kat kepala. Kalau kau tak terima Islam, kau tembak aja. Buat apa nak susah-susah? Di universiti seluruh dunia berkenaan, ada kuliatul dakwah. Di universiti Islam seluruh dunia, ada kuliatul dakwah. Fakulti dakwah. Membicarakan macam mana cara dan metodologi untuk mengajak orang masuk ke dalam Islam. Jadi, saya tak pasti yang mana yang kata Islam ni adalah satu agama yang memaksa orang lain. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang Islam untuk mencela sembahan orang bukan Islam. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yusubbullaha adwan bighairi ilm. Kamu jangan mencela sembahan selain daripada Allah. Nanti mereka akan cela agama kamu. Lihat begitu harmoninya agama Islam apabila mereka berkuasa. Jadi, pergi kepada, contohlah kita pergi negara Mesir pada hari ini. Ya, lebih pada 90% rakyatnya beragama Islam. Tetapi di sana tetap ada orang Kristian. Koptik. Tetap ada orang Kristian. Adakah orang Kristian di sana dibunuh? Dipaksa untuk masuk ke dalam Islam? Tidak. Di Jordan, yang mana 90% lebih rakyatnya beragama Islam, Sunni. Tetapi tetap ada di Madaba, Arab yang Kristian, tidak dibunuh dan tidak dipaksa. Tengok dalam negara kita. Berapa banyak kuil-kuil yang dibina. Berapa banyak rumah-rumah sembahan Buddha, gereja-gereja Kristian yang dibina. Tidak pernah diganggu, tidak pernah dibakar. Cuba bandingkan pula dengan apa yang berlaku di negara India sana. Bagaimana orang Islam, ada yang dibakar masjid mereka, ada yang dimusuhi, ada yang diseksa, hanya semata-mata kerana perbezaan akidah dan perbezaan agama. Jadi itulah Islam. Memberikan keharmonian, memberikan hak kepada orang bukan Islam. Kita tak paksa orang lain untuk masuk dalam agama ni. Kalau iman itu dipaksa pun, dia menyebutkan kalimah la ilaha illallah dalam keadaan jiwanya tidak beriman, imannya tidak sah menurut orang-orang Islam. Wallahu a'lam. Prof, KPM sudah berkali-kali tegaskan penerapan hadis 40 ini bagi meluruskan pemahaman Islam anak muda, khususnya agar tidak terjebak ke jurang ekstremisme ataupun ekstremisme dan memupuk amalan kesederhanaan sekaligus dapat membasmi fahaman melampau dalam beragama daripada berleluasa di negara ini. Jadi kita nak Prof kongsikan penerangan lanjut Imam Nawawi dalam hadis 40 ini terkait isu ekstremisme selepas ini. Kita berhenti rehat sekejap, sekali lagi kita kembali selepas ini dengan soalan daripada saudara bukan Islam kita buat Profesor Dr. Rozaimi Ramli selepas ini, insyaAllah. Assalamualaikum dan kembali kita dalam di sebalik isu bersama saya Finan Yunus. Prof, secara ringkas saya nak Prof komen dan memberi penerangan berkenaan dengan isu ekstremisme yang dikaitkan dalam hadis 40 Imam Nawawi ini. Sebelum kita ke segmen FY Tolong Tanya yang mana 3 soalan telah pun diberi kepada saya daripada saudara bukan Islam kita. Silakan Prof. Pertama sekali bila berbincang tentang isu ekstremisme ataupun terorisme, pertama saya ingin jelaskan secara tegas bahawasanya ekstremisme dan juga terorisme dia tidak mengenal agama. Walaupun IS yang dianggap sebagai teroris Muslim, tetapi mereka itu tidak mewakili umat Islam pun, kerana bilangan mereka tidak sampai 1% pun daripada seluruh umat Islam yang berada dalam dunia ini. Tadi saya dah bagi satu contoh yang sangat jelas. Dan yang lain, umpamanya Indonesia, satu negara yang begitu ramai umat Islam, tetapi di sana tetap ada Kristian, di sana tetap ada Hindu, dan mereka hidup dalam keadaan yang sangat harmoni. Tidak ada Kristian yang dibunuh di Indonesia hanya semata-mata kerana dia beragama Kristian. Tidak ada Hindu dalam negara Islam ini, dalam negara Malaysia ini, dibunuh ataupun
singkirkan ataupun dizalimi hanya semata-mata kerana di Hindu dalam negara kita. Bahkan kalau kita melihat dalam sistem negara Malaysia ni, orang bukan Islam, orang Cina dan orang India diberikan hak yang sama rata dengan orang Islam. Bahkan mereka mempunyai sekolah aliran mereka sendiri. Sekolah jenis kebangsaan Cina ada, sekolah jenis kebangsaan Tamil ada. Ini menunjukkan bahawasanya kita ini, negara Islam ini, Malaysia ini sangat-sangat bertoleransi dan bertolak ansur kepada orang-orang bukan Muslim yang berada dalam negara ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila disebut tentang terorisme, saya bukan hanya kumpulan Muslim aja terorisme ni yang ada. IS kita tahu, Islamic State merupakan satu kumpulan teroris yang terkenal dalam dunia ini. Dan mereka mengaku mereka Muslim. Sedangkan saya sebut, mereka tidak mewakili orang Islam. Mereka tidak memahami makna jihad. Kalau nak tengok orang Islam, tengok orang Islam yang sebenar-benar Muslim dalam majoriti bilangan. Maksudnya di Saudi umpamanya, di Jordan, di Malaysia ini umpamanya, di Indonesia. Dan bukan hanya orang Islam aja yang terlibat dalam terorisme, orang Kristian juga terlibat, ada juga yang terlibat. Seperti contoh, kalau kita tengok apa yang berlaku di Queensland, di Australia, sehingga membunuh 2 orang polis, kan? Pada tahun 2022, kalau tak silap saya, bulan Disember, mereka menganggap orang yang melakukan perbuatan ni adalah teroris, Kristian yang melampau. Adakah kita nak mengatakan semua agama Kristian adalah mengajarkan terorisme kepada penganutnya? Kita tidak setuju. Di sana ada LTTE. Kita ada kumpulan yang digelar sebagai ekstremis yang beragama Hindu. Tetapi adakah kita nak kata semua kawan-kawan Hindu yang hidup dalam negara Malaysia ini sebagai teroris? Kita tidak mengatakan begitu. Bahkan kita mengatakan mereka tidak mewakili agama Hindu pun, kerana bilangan mereka tidaklah sebanyak penganut agama Hindu yang lain. Jadi dalam isu nak mengatakan hadis 40 sebagai penggalak kepada keganasan, saya sebut tadi, dalam dunia ini, dalam dunia Islam ini, di Malaysia, di Indonesia, di selatan Thailand, di Brunei, ada masjid yang mengajarkan modul hadis 40. Ada. Tetapi adakah mereka telah menjadi teroris? Kita mengatakan tidak ada. Selama ini tak ada pun. Cuma kenapa nak dibuat modul hadis 40 ini? Supaya adab dan akhlak yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut dapat diterap pada anak-anak kecil ini seawal mereka berada dalam persekolahan lagi. Supaya mereka lebih berakhlak dan beradab. Itulah daripada saya. Prof. Doktor. Dan untuk segmen ini, kami peroleh banyak sangat pertanyaan daripada saudara bukan Muslim kita. Namun, Prof. Doktor, seperti yang kita tahu, kita punya masa yang sangat terhad. Maka kita pilih 3 sahaja soalan daripada saudara bukan Muslim kita. Dan soalan yang pertama, Prof. Saya bacakanlah soalan ini. Katanya, sejujurnya saya minta maaf, saya memang tak faham langsung tentang hadis, tapi jika ditanya apa persoalan, saya ada satu sahaja. Kenapa hadis wujud? Kalau tiada hadis, adakah ia memberi impak kepada masyarakat? Lebih-lebih lagi pandangan setiap orang terhadap agama masing-masing berbeza. Jadi mengapa hadis itu penting? Silakan, Prof. Okey, ini suatu soalan yang sangat bersifat praktikal lah. Bila dikatakan hadis 40 ini nak diajar di sekolah, dia kata sebenarnya apa yang penting sangat. Okey, tadi saya dah sebut sebahagian. Kali ini saya nak sebut detail sikit. Apa yang ada dalam hadis 40 ni, nak sebut semua itu, dia memerlukan masa. Saya hanya ambil yang penting-penting saja, yang mungkin orang bukan Islam boleh ambil sebagai satu, orang kata apa, satu pemahaman umum, overview, kan? Bahawasanya hadis 40 ni kalau diajar pada orang Islam, tak mengganggu orang bukan Islam pun. Pertama, saya tengok contoh. Dalam hadis 40 adanya hadis la darar wala dirar. Jangan memudaratkan orang lain, jangan membalas mudarat dengan mudarat. You see? Tak boleh orang Islam membuat apa-apa tindakan yang memudaratkan orang lain. Dan Nabi SAW berpesan, jangan balas mudarat dengan mudarat. Maksudnya jangan menghamburkan lagi mudarat yang telah berlaku. Itu hadis yang pertama, hadis yang ada sebagai satu contoh. Hadis seterusnya yang ada dalam hadis 40 ni, Nabi berpesan kepada seorang sahabat berkali-kali, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Maksudnya Nabi SAW mengarahkan orang Islam, menganjurkan orang Islam supaya mengawal marahnya. Kerana kita tahu
kemarahan ini sumber kepada tindakan-tindakan yang bahaya. Kemarahan yang tidak terkawal akan menyebabkan seseorang itu bertindak mungkin sehingga terlibat kepada aksi jenayah. Jadi, anak-anak orang Islam yang belajar hadis ini, dia akan tahu, sebenarnya Nabi SAW suruh kita kawal marah. Jadi mereka akan mengawal marah. Kemudian dalam riwayat yang lain, hadis yang lain adalah hadis 40. Dalam hadis, Nabi SAW menyebutkan, khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bercampurlah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nabi SAW tak kata bercampurlah kamu dengan orang Islam dengan akhlak yang baik. Kalau begitu, bolehlah kita faham, mereka dengan orang Islam je mereka disuruh berakhlak. Tapi Nabi SAW menyebutkan, bercampurlah kamu, berakhlaklah kamu kepada manusia. Berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Jadi, akhlak yang baik disuruh untuk kita berakhlak dengan manusia yang lain. Kemudian dalam hadis yang lain juga Nabi SAW membawakan satu hadis qudsi daripada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, fala tadhalamu ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman pada zatku dan aku menjadikan kezaliman itu sesama kamu haram. Dan janganlah kamu saling zalim menzalimi. Jadi hamba-hamba Tuhan, sama ada Muslim ataupun bukan Muslim, dilarang untuk melakukan kezaliman. Jadi, ini di antara contoh-contoh praktikal hadis. Kalau tanya kenapa hadis penting, hadis mengajar manusia tentang praktikal, bagaimana untuk mengaplikasikan ajaran Al-Quran. Wallahu a'lam. Terusnya, Prof. Doktor, ini daripada individu yang berpegangan etis lah. KPM lancar hadis 40 Imam Nawawi untuk menerapkan kefahaman agama dan memupuk semangat kasih sayang. Jadi, jika bukan Islam yang membaca hadis ini, bahagian hadis mana yang membawa kepada kefahaman agama buat mereka yang bukan Islam? Okey, pertama sekali kita kena faham modul hadis 40 ni akan diajar kepada anak orang Islam. Jadi bila kata anak orang Islam, maka anak orang Islam itu akan diberikan kefahaman agama kepada agama mereka lah. Jadi kita tak bolehlah nak expect bila ajar hadis 40 maka orang Islam akan diajar untuk faham agama orang bukan Islam. Sedangkan nak diajar pada anak orang Islam pun, orang bukan Islam marah sungguh dah. Kan? Belum lagi nak ajar agama Islam pada anak orang bukan Islam. Jadi nak disuruh orang Islam faham agama bukan Islam. Tapi bagaimana, sejauh mana kesediaan orang bukan Islam untuk faham agama Islam yang terkandung dalam perlembagaan sebagai satu agama yang ada dalam persekutuan. Agama persekutuan itu adalah agama Islam. Agung kita adalah beragama Islam. Sultan-sultan di negeri dan raja-raja adalah Islam. Tapi sejauh mana orang bukan Islam ini bersedia untuk memahami Islam sebagai satu agama persekutuan yang mereka bernaung di bawahnya. Jadi, berhentilah untuk selalu menyangka bahawasanya Islam ini adalah satu agama yang akan menindas, yang akan menimbulkan kekacauan, yang akan menimbulkan suatu benda yang tidak senang. Ini bukan agama Islam. Bahkan, kalau saya tegaskan lagi sekali, kalau orang Islam memahami dan mengamalkan isi kandungan hadis 40 dengan baik, mereka akan menjadi Muslim yang baik kepada umat Islam yang lain dan juga kepada kawan-kawan bukan Islam yang lain. Jangan risau, jangan takut. Kerana tidak ada lagi orang Islam yang memahami hadis 40 menjadi pembunuh ataupun menjadi teroris. InsyaAllah. Saya rasa kita sempat untuk kongsikan 2 soalan saja dan ini adalah antara soalan yang terakhir saya kepada Prof. Doktor. Prof, wajarkah hadis-hadis dalam hadis 40 ini dikeluarkan atas alasan menjaga perpaduan negara, tidak sesuai untuk Muslim di Malaysia, Prof? Kalau tanya pada saya, tak perlu pun keluarkan apa-apa hadis yang ada dalam hadis 40. Kalau tanya pada saya, perlu ditambah lagi dengan hadis-hadis yang lain supaya orang Islam lebih faham tentang ajaran agama mereka. Dan saya ingin menyeru kepada kawan-kawan yang bukan Islam di sana. Saya tahu bukan semua di kalangan kalian ini yang mempunyai sangka buruk terhadap agama Islam. Tetapi hati-hati dengan dakwaan, dengan doktrin, dengan dakwaan mereka yang seakan-akan benci kepada apa sahaja tindakan kerajaan untuk memantapkan agama Islam, memantapkan pendidikan agama Islam terhadap orang Islam dalam negara ni. Hati-hati kerana mungkin mereka mempunyai agenda yang tertentu. Kita hidup selama ini, sepanjang berada di tanah Melayu ini, di Malaysia ini, tidak pernah ada masalah pun
Tetapi apabila munculnya golongan-golongan yang membantah itu dan ini, maka mereka mula menggugat keharmonian. Gugatan kepada keharmonian ini bukan kerana mengajar agama Islam kepada umat Islam, tetapi gugatan agama ini berlaku apabila ada sebahagian daripada orang bukan Islam yang biadab, yang kurang ajar, yang masuk campur dalam urusan umat Islam. Sehingga apabila orang yang nak berceramah, yang berkhutbah di dalam masjid pun, mereka cuba bantah. Ini yang berlaku kepada negeri Perlis apabila mereka ingin menjemput Dr. Zakir Naik untuk memberi khutbah kepada orang Islam dalam masjid Islam sewaktu sembahyang Jumaat. Juga cuba dibantah. Inilah yang menimbulkan kekacauan, inilah yang menimbulkan kegusaran, inilah yang akan menggugat keharmonian kita. Selama ini kita hidup menghormati. Kami tidak pernah masuk campur siapa yang kamu nak panggil dalam kuil kamu. Kami tidak pernah masuk campur siapa saja yang nak berceramah dalam gereja kamu. Kami tak pernah ambil tahu siapa yang kamu nak jemput untuk berceramah kepada umat Buddha di dalam tempat ibadat Buddha. Tapi jangan sekali-kali masuk campur, jangan sekali-kali biadab terhadap agama Islam jika kamu inginkan keharmonian dalam negara kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Rektor Kolej Universiti Islam Perlis Kuib, Profesor Dr. Muhammad Rozami Ramli atas pencerahan daripada 1 jam ini. Saya kira sudah cukup untuk menjelaskan bahawa Islam menyeru kepada keamanan dan mengharamkan peperangan secara mutlak kecuali ketika adanya keperluan untuk memelihara akidah umat. Dan kita sebagai Muslim tidak boleh kita sangkal bahawa terdapat banyak keistimewaan hadis 40 karya Imam Al-Nawawi ini meskipun pengarangnya telah meninggalkan kita lebih 800 tahun lalu, namun karyanya masih lagi berbisa. Ia mencakupi semua hadis berkaitan kehidupan manusia seperti yang diterangkan oleh Prof. Dr. sebentar tadi. Hadis-hadisnya menjadi asas kepada kaedah agama yang penting. Ramai para ulama yang mensyarahkan hadis ini. Kitab ini menjadi kitab yang amat masyhur dalam kalangan ulama dan orang awam di segenap pelosok dunia. Justru saya amat berharap kesemua hadis dalam hadis 40 ini tidak langsung digugurkan daripada modul pendidikan negara ini atas apa jua alasan. Malah sebaiknya modul ini dimuatkan dalam kurikulum universiti dan dijadikan sebagai tazkirah di jabatan-jabatan kerajaan. Pada masa sama mungkin Kementerian Pendidikan selepas ini boleh pertimbangkan untuk menyediakan modul silang budaya pula diterapkan ke dalam kurikulum sekolah agar defisit kepercayaan antara kaum dapat dikurangkan sekaligus mengelak sebarang kekeliruan lantas memupuk perpaduan. Sekali lagi terima kasih kepada Profesor Dr. Rozami Ramli dan insya-Allah ada kesempatan kita berjumpa lagi. Saya Finas Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.